Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi kita ruang sekali lagi untuk bertemu dalam siri program kami daripada LHI Consulting yang bertajuk Dai Corporate. Tajuk yang saya nak kupas dan saya nak buat pada hari ini berkaitan dengan punyalah malas. Ya, punyalah malas. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila cakap pasal default setting atau kita cakap apa? Default setting ni permulaan kita punya kebiasaan, kita punya kebiasaan naluri kita. Bila cakap pasal masa bila kita menggunakan masa dan kita isi masa kita itu, default setting ni, naluri kita ni cenderung ke arah mana? Cenderung ke arah satu yang menguntungkan atau yang merugikan? Ya. Dalam Al-Quran dah beri jawapan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Jadi mana default setting untuk pengurusan masa untuk insan ini secara umumnya menjuruskan mereka ini untuk melakukan sesuatu yang merugikan. Jadi, kita yang kena pandu steering kehidupan kita untuk alihkan daripada sesuatu yang merugikan kepada sesuatu yang menguntungkan. Dan apa yang menguntungkan kita sebagai seorang Muslim dalam konteks kita pengurusan masa? Ada 4. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. 4 benda. Ya, itu mukadimah untuk default setting. Baik, default setting yang kedua pula, kita sebagai manusia ini, kita ni lebih cenderung kepada bersikap rajin ke atau malas. Ya. Secara nalurinya manusia ni, saya berpandangan kita ni lebih cenderung kepada kemalasan daripada kerajinan. Ya. Sebab itu kita yang kena pandu steering kehidupan kita ni ke arah yang boleh menjadikan masa depan kehidupan kita lebih terarah kepada benda yang lebih positif. Jadi kita ni sebenarnya, naluri kita ni lebih cenderung untuk melakukan perkara-perkara yang membuatkan kita ni malas. Kita ni malas bergerak, kita ni malas untuk bercakap, malas nak mendengar, malas nak bertanya, malas nak buat, hingga kan sampai kata peringkat kita ni malas nak berfikir. Jangan berfikir. Ya. Jadi muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu default setting sebagai manusia. Ya. Seterusnya saya nak, selepas kita berbincang default setting secara umum, sekarang kita nak meletakkan default setting itu pada perspektif pelanggan. Ya. So pelanggan pun adalah satu kelompok manusia yang malas juga. Kita sebagai pelanggan di sebuah bank atau di sebuah restoran ataupun di sebuah syarikat telekomunikasi ataupun di pejabat kerajaan, bila kita jadi pelanggan, automatik kita akan jadi malas. Malas apa? Malas untuk memandu, malas untuk cari parking, malas untuk beratur, malas untuk menunggu, dan sampai satu peringkat macam saya kata tadi, kita sampaikan malas untuk berfikir. Ya. Jadi ini satu bab. Bab yang kedua, bila cakap pasal pelanggan dan bila cakap pasal survival of the business, ya, kita tak boleh lari daripada kenyataan bahawa pelanggan adalah nadi utama untuk survival sebuah bisnes. Ya. Jadi dengan pelanggan yang mempunyai kerenah dengan kemalasan dia begitu, tetapi mereka ni pula adalah penentu survivalnya dan juga existingnya satu perniagaan itu atau satu organisasi itu. Jadi sangatlah penting
untuk kita menangani kemalasan pelanggan ini, dan bagaimana kita sebagai sebuah organisasi, sebuah satu struktur yang menjalankan perniagaan, bagaimana kita boleh mempunyai daya saing yang tinggi dan terus menjadi relevan kepada customer yang semakin hari semakin malas. Jadi itu menjadi cabarannya kepada kita pengusaha, pekerja, ahli perniagaan untuk jadi terus relevan dan berdaya saing, dan kita tak boleh jadi malas. Biarlah kemalasan itu menjadi milik pelanggan, sebab mereka raja dalam perniagaan, dalam entiti perniagaan, mereka ini raja. Dan kita yang bekerja, kita yang berusaha, kita yang menjalankan perniagaan, kena bertindak rajin dan bersungguh-sungguh untuk menjadi relevan dengan kehendak dan keperluan pelanggan. Muslim-muslimat yang hormat sekalian, saya tertarik dengan sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah menyatakan bahawa wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Ya, ada dua bahagian untuk hadis ini. Pertama, bahagian tauhid, berkaitan dengan akidah. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, itu bahagian pertama. Dan bahagian kedua, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Ya, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. So dalam konteks korporat, dalam konteks perniagaan, dalam konteks perusahaan, pelanggan itu siapa? Tetamu itu siapa? Tetamu itu adalah pelanggan. Jadi bagaimana kita nak kena memuliakan pelanggan dan tetamu kita ini? Jadi berbalik-balik pada hadis tadi, usaha, inisiatif, perancangan yang kita buat untuk memudahkan pelanggan atas dasar ketakwaan kepada Allah, itulah yang dituntut oleh agama Islam. Bermakna apa? Bermakna semakin kita berusaha untuk memenuhi dan memudahkan kehendak pelanggan dan permintaan pelanggan, semakin besarlah ganjarannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, yang akan bantu kita nanti di akhirat kelak. Jadi muslim-muslimat, itu dia perspektif awal yang saya nak letak bila cakap pasal kemalasan. Manusia secara umumnya malas, dan kita nak park kemalasan itu daripada sudut pelanggan. Baik, sekarang bagaimana kita nak menangani kemalasan pelanggan tersebut? Baik, muslim-muslimat dan hadirin sekalian, dalam hadis yang lain pula daripada Imam Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang menyatakan bahawa innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Okey, ayyutqinah. Maknanya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengasihi. Okey, yuhibbu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengasihi seseorang apabila dia melakukan satu pekerjaan, dilakukannya dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh ketekunan. Baik, saya nak patah balik kepada pelanggan yang malas. Tuan-tuan dan perempuan, bukan senang nak melayan kerana pelanggan yang malas, yang cerewet, yang permintaan dan ekspektasinya melangit. Bukan mudah. Tu. Yang kedua pula, Allah menyatakan bahawa kalau engkau beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah engkau memuliakan tetamumu. Dalam konteks kita, tetamu itu adalah pelanggan kita. Jadi kalau kita gabung jalinkan kedua ini, pelanggan ni banyak kerana, cerewet, malas, kemudian Allah pula menuntut kita melalui lidah Nabi Muhammad SAW untuk memuliakan tetamu yang mempunyai kerana, yang mempunyai permintaan, yang malas tu. So, ini bukan satu kerja yang mudah. Sebab itu Allah menyatakan bahawa Allah sangat menyukai, menyintai kepada mereka-mereka bila satukan kerja dalam konteks bincang kita ini, melakukan kerja untuk memuaskan kehendak pelanggan dan dilakukan dengan yutqinah. Ya, dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh ketekunan. Jadi muslim-muslimat dan saudara sekalian, memang tidak dapat dinafikan melayanan kehendak pelanggan itu sangat-sangat memeningkan kepala. Tanyalah mereka yang bekerja dekat bahagian customer service. Tanyalah kepada mereka yang kerja dekat call center. Pening kepala. Hari-hari nak melayan kerana pelanggan yang bermacam-macam.
tetapi layanilah mereka dengan penuh ketekunan, dengan penuh kesabaran, sebab itu adalah tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut pasal bekerja dengan bersungguh-sungguh, ayutqinah, dia ada beberapa fasa. Dia ada beberapa fasa. Fasa pertama, bila kita bekerja dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh ketekunan, ialah kita buat kerja dengan rajin. Buat kerja dengan rajin. Itu yang pertama. Itu yang paling asas. Kemalasan bukan milik kita sebagai pengusaha dan pekerja. Kemalasan itu, sifat malas itu adalah milik pelanggan. Okey, milik pelanggan. Sebab itu, kita kena berusaha bersungguh-sungguh, dan tapak pertama untuk usaha bersungguh itu ialah kerja dengan rajin. Tetapi apa makna kerja rajin tapi kita buat kerja tak ikut SOP? Jadi, tahap kedua, iaitu ayutqinah ini bermakna bukan sekadar kerja dengan rajin, tapi kerja dengan rajin dan mengikuti tata cara SOP. Dalam waktu yang sama, bila kita buat kerja ikut SOP, tidak semestinya SOP itu memberi penyelesaian kepada semua masalah. SOP itu tidak memberi jalan keluar kepada semua keperluan pada customer. Jadi, ada ketikanya kita kena menjadi ayutqinah, bersungguh-sungguh pula di luar keperluan SOP untuk membuat kerja kita itu jadi betul dan tepat. Sebab SOP tidak menjadikan kerja itu tepat dan betul. Kita kena gunakan akal fikiran kita, daya kreativiti kita, daya pemikiran kritikal kita untuk mengolah tata cara kerja dengan keperluan yang mendatang, supaya yang tidak tidak masuk dalam kelompok dalam rangka kerja SOP itu kita boleh dapat selesaikan dengan baik. So itu tahap yang ketiga. Yang pertama buat kerja dengan rajin, yang kedua ikut SOP, dan yang ketiga ialah untuk kita dapatkan hasil kerja yang betul. Muslim-muslimat, itu yang ketiga. Yang keempat pula, tak semestinya kalau hasil kerja itu betul, dia akan memenuhi kehendak pelanggan. Ini adalah dua benda yang berbeza. Betul tidak semestinya memenuhi kehendak pelanggan. Jadi, ayutqinah di sini bermakna kita usaha bersungguh-sungguh. Bermakna apa? Dah hasil kerja betul tu tak cukup. Kita kena bukan saja betul, tapi tepat dengan cita rasa pelanggan. Tepat dengan kehendak pelanggan. Itu tahap yang keempat. Dan kemuncak kepada ayutqinah ni ialah apa? Tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat, tak guna kita dapat memenuhi cita rasa pelanggan, tapi hasil daripada perniagaan itu kita mendapat kerugian. Kita nakkan keuntungan. Syarikat nakkan keuntungan supaya adanya kelangsungan dari segi bisnes. So, bila adanya kelangsungan dari segi bisnes, barulah perniagaan itu boleh jalan lama. Jadi, ayutqinah tahap yang kelima, yang paling tinggi ialah kita berusaha bersungguh-sungguh, bukan sekadar kerja rajin, bukan sekadar kerja ikut SOP, bukan sekadar kerja itu hasilnya betul, bukan sekadar ianya menepati cita rasa pelanggan, tetapi kemuncaknya ialah mendapat keuntungan hasil daripada transaksi itu. Dan tapaknya apa? Takwa. Buat kerja dengan rajin, ikut SOP, hasil betul, memenuhi kehendak pelanggan dan dapat keuntungan atas daftar dasar yang bertepatan dengan syarat atas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 5 tahap yang penting. Saya nak tarik yang keempat saja, iaitu kita ayutqinah, bersungguh-sungguh untuk memenuhi cita rasa, keperluan, kehendak, kemahuan pelanggan yang rata-ratanya malas. Malas. Pelanggan ni malas apa sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat? Pelanggan ni malas bergerak. Pelanggan ni malas memandu pergi ke bank. Kalau boleh, tak payah mandulah. Pelanggan ni malas nak pergi ke restoran. Pelanggan ni malas nak pergi ke pejabat kerajaan dekat Putrajaya sebab ada traffic jam segala. Pelanggan malas nak cari parking. Pelanggan malas nak isi borang. Kan? Pelanggan malas lagi nak buat kerja yang berulang-ulang kali. Dah bagi dah dokumen tu. Oh, nak lagi sebab yang hari tu hantar dekat jabatan A. Sekarang nak diproses kena dekat jabatan C pula. Minta balik minta balik dokumen yang sama. Oh, dokumen ni saya dah hantar dulu melalui email, soft copy. Oh, tak boleh cik. Untuk kita proses, kita perlukan hard copy. Minta lagi. Pelanggan malas nak buat kerja berulang-ulang kali.
Apa lagi? Pelanggan malas menunggu bila queue panjang, queue number panjang, malas menunggu. Kalau boleh mereka dapat nombor, teruslah nombor mereka dipanggil untuk berurusan dengan bank, berurusan dengan pejabat telekomunikasi apa macam-macam lagi. Pelanggan malas apa lagi? Pelanggan malas bergerak ke sana ke sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini. Malas. Kalau boleh tak payah bergerak, ada one stop center cukuplah. Ada satu focal point cukuplah supaya ianya mempermudahkan pelanggan. Dan tuan-tuan dan puan, akhir sekali apa? Pelanggan malah apa? Pelanggan malah nak berfikir. Malah nak fikir lepas ni apa, lepas ni apa, lepas ni apa. Malah nak fikir macam mana nak buat keputusan. Sebab itulah penggunaan Waze dan penggunaan Google Map sangat-sangat mudah. Sebab apa? Pemandu boleh memandu dan dapat menyelusuri trafik secara, orang putih kata apa, effortlessly. Ya, mereka cuma perlu mengemudi steering kereta saja. Jalan mana nak ikut apa semua ni, cuma dengar arahan saja, cuma tengok petunjuk saja. Sebab apa? Pelanggan malas berfikir. So siapa yang nak kena fikir? Kitalah warga kerja, kitalah pengusaha-pengusaha, kitalah usahawan-usahawan, kitalah yang entrepreneur-entrepreneur ni kena berfikir macam mana untuk memberikan keselesaan kepada pelanggan yang malas-malas ini. Ingat, banyak kerenah, tetapi Allah menyatakan bahawa mereka inilah, kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, ganjarannya, Allah akan berikan ganjarannya nanti di akhirat kelak. Sebab pelanggan datang itu sebagai asbab untuk turunnya rezeki kepada kita. Dan mereka datang dengan ujian kepada kita. Dan ujian itulah yang mereka ni nak benda yang mudah-mudah, sebab mereka ni malas, mereka nakkan keselesaan yang lebih. Jadi kita tak boleh berhenti. Terus dan terus dan terus dan terus pecahkan kepala kita, pecahkan kotak pemikiran kita, dapatkan idea-idea yang baru, bagaimana kerja kita mungkin jadi lebih pantas, lebih efisien, supaya waktu menunggu pelanggan itu pendek, pendek, pendek dan pendek. Ya, kita boleh ambil contoh jabat immigration. Zaman saya dulu pada tahun 80-an nak dapatkan international passport, kena tunggu 3 bulan. Kemudian daripada 3 bulan turun kepada 2 bulan. 2 bulan turun ke 1 bulan. 1 bulan turun ke 1 minggu. 1 minggu kepada beberapa hari, kepada 1 hari, kepada setengah hari. Sekarang, kenapa ini berlaku? Sebab pelanggan malas nak menunggu dan mereka telah menekan provider untuk mempercepatkan proses tersebut. Dan siapa yang dapat memberi jawapan dan keselesaan ini, mereka lah yang berjaya dalam perniagaan. Ya, baik, tuan-tuan dan puan, muslim-muslimat dan umat sekalian, ini bukan satu yang mudah. Ini satu yang penuh cabaran, penuh dugaan, yang perlukan mujahadah yang lebih. Dengan bila kita lakukan semua itu atas dasar ketakwaan kepada Allah, bermakna kita melakukan satu yang baik, hasan. Dan saya ingin tutup perbincangan ini dengan beberapa potong ayat yang berkaitan dengan mereka-mereka yang berusaha bersungguh-sungguh untuk memperbaiki proses kerja, untuk memperbaiki sistem kerja, dalam konteks perbincangan kita pada hari ini. Dan mereka ini melakukan perkara-perkara yang baik ini, perkara-perkara yang hasan ini, dan mereka yang melakukan perkara baik ini dipanggil sebagai al-muhsinin. Dan ada beberapa potongan ayat yang saya nak utarakan. Moga-moga ianya memberi sedikit inspirasi dan motivasi pada kita untuk lebih bersungguh-sungguh untuk menangani dan memberikan jawapan kepada keperluan pelanggan yang semakin lama semakin cerewet, semakin lama semakin demanding, semakin lama semakin pelik-pelik. Disebabkan apa? Disebabkan naluri mereka dan sifat mereka yang malas. Baik, muslim-muslimat dan masyarakat sekalian, dalam Al-Quran diceritakan di banyak tempat Allah menyatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang berusaha untuk memperbaiki lagi keadaan, memperbaiki lagi. Daripada konteks bincangan kita ni adalah proses kerja dia lah, untuk memenuhi kehendak pelanggan.
Dan bila Allah bersama-sama dengan al-muhsinin, bermakna Allah akan pelihara dia, Allah akan merahmatinya, Allah akan berikan jalan keluar padanya, dengan syarat kita bertakwa dan beriman kepada Allah dan melakukannya dengan penuh bersungguh-sungguh. Ingat ya, innallaha yuhibbul muhsinin. So jadilah kita orang yang bersungguh-sungguh. Okey, kita lebih tadi penuh ketekunan, bersungguh-sungguh untuk memenuhi kehendak pelanggan yang malas itu, dan kita menjadi golongan orang yang muhsinin. Dan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah bersama mereka-mereka yang berusaha untuk memperbaiki mutu dan kualiti kerja dan produktiviti kerja mereka untuk kemudahan pelanggan. Kemudian saya nak petik juga daripada ayat lain pula, di penghujung macam tadi juga, di penghujung Allah tutup dengan innallaha yuhibbul muhsinin, dan kali ini di penghujung ayat Allah tutup dengan sanazidul muhsinin. Sanazidul muhsinin. Zid maknanya tambah. So sanazidul muhsinin maknanya apa? Allah akan tambah pahala. Bila kita menjadi al-muhsinin, berusaha bersungguh-sungguh untuk mempermudahkan urusan pelanggan, Allah akan tambah pahala. Dalam ayat yang lain pula, di hujung ayat Allah menyatakan wadzalika jazaa'ul muhsinin. Jaza, pahala, ganjaran. Bermakna apa? Mereka-mereka yang al-muhsinin ini, Allah akan berikan mereka ini ganjaran syurga. Dengan syarat beriman. Bila kita beriman dan kita lakukan usaha yang bersungguh-sungguh untuk memperbaiki productivity, efficiency, kualiti kerja untuk mudah pada pelanggan, insya-Allah Allah akan berikan ganjaran syurga. Kita mungkin amalan khusus kita tidak banyak, tapi melalui platform pekerjaan, perniagaan dan perusahaan kita ini, Allah tambahkan pahala dan berikan kita ganjaran untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat lain pula, di hujungnya, bila berkaitan dengan al-muhsinin, Allah menyatakan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Saya nak highlight satu kalimah, iaitu qarib. Apa makna qarib? Dekat. Bermakna bila kita menjadi al-muhsinin, kita makin dekat dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, pemeliharaan Allah. Kita usaha sungguh-sungguh untuk membantu pelanggan, rahmat Allah akan bantu pelihara keluarga kita, bantu pelihara anak kita belajar di sekolah, bantu mak ayah kita yang uzur. Atas asbab kita bersungguh-sungguh untuk membantu pelanggan. Jadi al-muhsinin. Allahu Akbar. Dan sesungguhnya bila rahmat Allah bersama dengan kita, Masya Allah, tabarakallah, Allah akan pandang kita dengan pandangan rahmat, penuh kasih sayang, berikan kita perlindungan. So sesusah mana pun kerja kita, insya Allah kita dalam rahmat Allah. Sepayah mana pun kerja kita menangani keperluan dan kemahuan pelanggan itu, yakinlah bila kita berusaha bersungguh-sungguh, kita seorang yang al-muhsinin, kita sentiasa di dalam rahmat Allah. Muslim-muslimat yang rahmati Allah sekalian, saya ingin tutup dengan sedikit ringkasan hasil daripada tazkirah pada hari ini. Pertama, pelanggan adalah ketentuan daripada Allah yang datang kepada kita sebagai asbab Allah turunkan rezeki kepada kita. Nombor dua, pelanggan yang datang itu datang dengan naluri malas. Mereka mahu yang mudah-mudah dan mereka mahukan keselesaan. Ketiga, kita bertanggungjawab untuk memuliakan, memberikan layanan terbaik kepada pelanggan tetamu yang datang itu kalau kita beriman pada Allah dan hari akhirat. Bermakna melayani pelanggan, customer service, ada elemen ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ada balasannya di hari akhirat kelak, sama ada dosa pahala atau syurga dan neraka. Keempat, menangani kehendak pelanggan bukan kerja yang mudah. Banyak kerana cerewet, perlu banyak fikir, perlu banyak usaha. Tapi Allah amat menyayangi mereka yang berusaha dengan bersungguh-sungguh. Bila bekerja bersungguh-sungguh untuk berikan yang terbaik.
supaya dapat memudahkan urusan dengan pelanggan. Dan akhir sekali, yang kelima, Muslim-Muslimat, yakinlah bila kita berusaha bersungguh-sungguh dan bila termasuk dalam golongan Al-Muhsinin, ganjaran Allah, rahmat Allah dan juga kebersamaan Allah itu ada dengan kita. Jadi semoga ada manfaatnya sesi kita pada hari ini dan semoga ia dimanfaatkan dengan yang lain. Harap-harapnya kita boleh terus menjadi warga kerja yang terus dinamik dan profesional. Kita menjadi pengusaha perniagaan yang tidak kenal penat lelah untuk maslahah dan keperluan masyarakat dan ummah. Berikan yang terbaik, jadilah Muslim profesional yang terbaik. Jadikanlah pelanggan yang asbab Allah nak turunkan rezeki itu sebagai target untuk kita memperbaiki proses kerja kita, memperbaiki diri kita, memperbaiki produk kita, memperbaiki produktiviti kita, dan kesemua itu, usaha titik peluang kita itu akan diiringi dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, saya mohon maaf, ampun dan maaf atas apa-apa kesilapan, atas ketelanjuran perkataan saya. Semoga kita bertemu dalam pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.